Selamat sejahtera, nama saya Sasida. Sekarang saya menerangkan tentang hakikat dan sifat manusia. Manusia adalah kata kunci yang mesti difahami terlebih dahulu jika kita mahu memahami pendidikan. Antara pandangan sifat adalah pandangan psikoanalitik. Pandangan psikoanalitik adalah hakikat manusia didorong oleh dorongan dari dalam dirinya yang bersifat naluri. Kedua adalah pandangan humanistik. Manusia mempunyai dorongan dari dalam dirinya untuk menyerahkan dirinya untuk mencapai tujuan positif. Ketiga adalah pandangan Martin Buber. Beliau menyatakan bahawa manusia adalah wujud atau kewujudan yang mempunyai potensi tetapi dibatasi oleh kesejahteraan alam. Keempat adalah pandangan behaviorist. Mereka menganggap manusia adalah makhluk reaktif dan kelakuan dikawal oleh faktor persekitaran. Kelima adalah pandangan mekanis. Semua objek di dunia disertakan makhluknya hidup dipandang sebagai mesin. Keenam adalah pandangan organisma. Mereka dianggap sebagai manusia secara keseluruhan yang lebih banyak daripada jumlah bahagian dalam pandangan dunia ini dianggap sebagai sistem hidup seperti tanaman dan haiwan. Ketujuh adalah pandangan kontekstual. Manusia hanya dapat difahami dalam konteksnya. Seterusnya, kita tengok cara untuk memahami sifat dan fitrah manusia. Nombor satu ialah menurut ahli psikologi menyatakan bahawa hakikat manusia adalah rohani dan jiwa. Kedua, pengetahuan dan kesediaan adalah yang membezakan manusia dengan haiwan. Ketiga adalah manusia berasal dari primata atau kera tetapi gagal kerana tidak ada bukti dan dikemukakan untuk menunjukkan bahawa manusia muncul sebagai bentuk primata atau kera yang berbak. Ini adalah dari sudut pandangan dari teori Charles Darwin. Keempat ialah mempunyai ciri-ciri khas yang berbeza dari haiwan yang menjadikan manusia lebih istimewa. Sambung dengan itu, kita tengok sifat dan fitrah mentalistik manusia. Sebagai manusia, kita cenderung menjadi mentalistik, menolak penjelasan ilahi dan mistik untuk sebarang fenomena semula jadi atau manusia. Ini adalah definisi sifat dan fitrah manusia mentalistik. Kedua ialah kita dapat memahami manusia dan akal manusia dengan cara yang sama seperti kita memahami fenomena lain di alam. Ketiga ialah bahawa manusia adalah makhluk yang luar biasa. Kita hanya unik dalam arti bahawa setiap spesies itu unik, tetapi luar biasa kerana manusia tidak dapat difahami hanya sebagai makhluk semula jadi. Keempat ialah manusia sebagaimanapun bukanlah makhluk yang tidak senang. Kita memiliki tujuan yang hak pilihan, kesedaran dan kehendak, sifat-sifat yang dikeluarkan oleh sains dari alam lain. Manusia seolah-olah kita hanya objek dan bukan subjek. Maka mereka akan menghadapi halangan konseptual utama dalam perfahaman mereka tentang apa itu menjadi manusia. Dan akhir sekali kita tengok hakikat manusia dari sudut fizikal. Apa yang dimaksudkan dengan dari sudut fizikal? Konsep manusia perlu dibentuk dengan jelas oleh pertimbangan falsafah yang lebih jauh daripada parameter sains dan fizikal yang hanya dapat diukur. Tidak ada yang memikirkan mikrobia, serangga, ikan atau makhluk hidup lain yang lebih besar dan luar biasa daripada manusia. Manusia sebagai spesies yang rasional. Rationality dinyatakan dan direalisasikan dalam pencarian kebenaran, kecantikan dan kebaikan
Satu aktiviti pelbagai yang sesuai dengan dua kekuatan semangat manusia, kecerdasan dan kehendak bebas untuk mengetahui dan mencintai. Akhirnya, menyadari banyak kemungkinan baik untuk mewakili realiti dan bertindak dan mencari penjelasan terbaik mengenai fakta dan akibat dari pelbagai tindakan, baik sebagai tujuan mereka menjadi atau sebagai kaedah untuk tujuan lain. Terima kasih.